Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih dan tanya kepada pihak penganjur Uni Syam untuk conference malam ini. Nama saya Muhammad Khairi Ismail. Saya akan membentangkan satu artikel proceeding yang bertajuk Perbezaan Bangsa Signifikan Terhadap Kesihatan Mental Semasa Pandemik COVID-19 di Malaysia. Okay, penulisan ini ditulis bersama-sama Syamsuddin Saifuddin dan juga Nur Syuhada Ahmad Saufi. Pembentangan pada hari ini melibatkan beberapa subtopik seperti berikut, iaitu pengenalan kajian literatur, metodologi, hasil kajian, perbincangan dan rumusan. Okay. Sebenarnya apabila wujudnya satu pengasingan ataupun pengasingan sosial seperti PKP, dia boleh memberi kesan kepada masyarakat di mana masyarakat boleh hilang punca pendapatan dan ia juga menghadkan aktiviti sosial di mana ia akan memberi kesan kepada gangguan kesihatan mental dan mempengaruhi tahap kesejahteraan hidup masyarakat. Kesihatan mental ini bukanlah sekadar isu kesihatan, tetapi ia akan mempengaruhi kesejahteraan hidup. Kalau dilihat pada hari ini banyak kajian-kajian yang telah mengutarakan kesan kesihatan kepentingan kesihatan mental ini dan kesan negatifnya kepada masyarakat jika ia tidak diatasi. Meskipun secara teoretikal pandemik dijangkakan memberi kesan positif dan negatif kepada kesihatan mental di Malaysia menurut beberapa kajian, tetapi ia penting untuk meneliti dan kerana kebanyakan kajian sebelum ini yang menumpukan kepada pandemik atau dan juga PKP ini lebih kepada kajian kualitatif. Untuk kajian kuantitatif ia perlu dilaksanakan. Oleh itu, kajian ini meneliti kesihatan mental dan kesejahteraan masyarakat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani pandemik COVID-19. Ini adalah kajian literatur di mana kajian literatur bagi artikel ini melibatkan dua bahagian, iaitu kesihatan mental, kesejahteraan dan pandemik COVID-19. Yang kedua, kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Jika dilihat untuk kesihatan mental, kesejahteraan dan pandemik COVID-19, ia melibatkan beberapa kajian, contohnya ONE 2020 dan juga kajian daripada UGLID pada tahun 2016 yang menyatakan tentang kesihatan mental. Manakala kesihatan mental di Malaysia, kajian daripada Shammugan yang mendapati pandemik COVID-19 dapat meningkatkan gangguan kecemasan, masalah tekanan dan trauma, gangguan obsesi, kompulsi dan pengasingan sosial yang memberi impak negatif kepada tahap kesihatan mental di Malaysia. Dan Syekh 2020 menjelaskan bahawa kesihatan mental adalah masalah besar dan harus ditangani di Malaysia dalam konteks Islami dari skop muamalat. Isu kesihatan mental ini juga perlu dititik beratkan. Oleh itu, kajian ini adalah untuk keperluan kepada COVID-19 itu sendiri dan melihat kesihatan mental yang sebenarnya termasuk dalam konteks muamalat. Okay. Kajian ini adalah satu kajian kuantitatif di mana pengumpulan data melibatkan 1 April 2020 hingga 30 Mei 2020 melibatkan seluruh Malaysia dan targetnya adalah golongan B40 dan M40 kerana dua golongan ini dikatakan golongan yang terkesan apabila wujudnya PKP
dan kajian ini melibatkan responden sebanyak 762 isi rumah dan analisis kajian menggunakan analisis deskriptif iaitu jadual dan juga pengiraan bagi DASS ataupun kita panggil Depression, Anxiety, Stress Scale, di mana scale DASS ini merupakan satu measurement, satu method untuk mengukur simptom tekanan, kegelisahan dan stres yang dalam kebanyakan kajian sains sosial ataupun psikologi. Ini adalah analisis kajian di mana dari segi profil responden, majoriti responden adalah terdiri daripada lelaki iaitu 53.9%. Dari segi analisis berdasarkan negeri, yang paling tinggi adalah Selangor yang menunjukkan 27.8% responden. Dari segi malam-malam mengikut kaum, melibatkan kaum Melayu adalah yang paling tinggi 68.2%. Dari segi tahap pendidikan tertinggi, bagi 700 bagi responden ini adalah ijazah sarjana muda yang melibatkan 29.7%. Dan kita ada dari segi sektor pekerjaan yang paling tinggi adalah daripada sektor swasta, dan ia juga melibatkan kawasan bandar dan luar bandar, di mana responden daripada kawasan bandar menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu 66.9%. Dari segi umur, peratusan tertinggi adalah berumur 31 hingga 40 tahun. Dari segi perolehan gaji, yang paling tinggi adalah berdasarkan bulanan, dan ini adalah pecahan gaji bulanan sebulan. Okey. Seterusnya adalah dari segi skor DAS secara keseluruhan, di mana majoriti menunjukkan skor adalah normal, tidak mengalami sebaran depression, anxiety dan juga tekanan, which is stress, di mana kalau kita lihat 76.9%, walau bagaimanapun yang mengalami yang berada tidak normal agak tinggi, di mana melibatkan nilai sebanyak 27%. So 24%. So ini menunjukkan nilai yang tinggi sebenarnya, walaupun 76% adalah normal. Pecahan dari segi tahap kemurungan, kegelisahan dan stres menunjukkan pattern yang sama, di mana untuk tahap kemurungan yang normal hanya 71.1%, anxiety 71.4% dan tekanan melibatkan 75.9%. Okay. Ini adalah analisis berdasarkan mengikut bangsa. Kalau kita lihat yang paling menunjukkan peratus yang tinggi yang mengalami stres selari untuk kemurungan, kegelisahan dan tekanan adalah kaum Cina, di mana menunjukkan peratusan yang tinggi, di mana kemurungan adalah 45.54%, kegelisahan 50% dan tekanan 33.0%. Ini menunjukkan kalau kaum Cina menunjukkan mengalami kemurungan, kegelisahan dan tekanan yang agak tinggi berbanding kaum lain berdasarkan analisis kajian ini. Okay. Apa yang kita boleh katakan berdasarkan analisis tadi, kajian menunjukkan bahawa wujud masyarakat Malaysia yang mempunyai gangguan kesihatan mental akibat pandemik COVID-19 semasa pelaksanaan PAP. Oleh itu, kerajaan perlu memandang serius isu kesihatan mental kerana ia boleh menjadi beban kepada masyarakat, dan kesihatan mental masyarakat berbangsa Cina begitu terkesan berbanding bangsa lain semasa pandemik berlaku, sama ada mengalami masalah kemurungan, kegelisahan maupun tekanan. So oleh itu hasil kajian ini dapat membuka memberi maklumat kepada kerajaan Malaysia untuk dan juga ahli akademik untuk usaha meningkatkan tahap
kesedaran kesihatan mental di Malaysia melalui penulisan dan juga program, selain meningkatkan pembelajaran kesihatan mental di Malaysia yang mana secara relatifnya hanya 1% daripada bajet negara. Ini mengikut Syua 2020. Oleh itu, selain itu perlu wujudnya program kesedaran maupun inisiatif sosial dan kesihatan mental bagi membendung masalah psikososial pandemik COVID-19. Okay. Itu sahaja pembentangan saya untuk artikel ini yang bertajuk Perbezaan Bangsa Signifikan terhadap Kesihatan Mental semasa pandemik COVID-19. Apa yang boleh diutarakan di sini di mana kesihatan mental ini adalah elemen sebahagian daripada elemen muamalat yang dititik beratkan dalam Islam, yang diambil kira dalam konteks Islam. So, isu kesihatan mental ini kalau dilihat makin lama makin meningkat dari segi yang berapi. So, apabila adanya PKP, adanya COVID-19, isu ini perlu diberi perhatian. Sekian itu saya untuk pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Permohonan bagi sesi kemasukan Disember 2020 kini dibuka. Lebih 40 program pelbagai bidang dan peringkat pengajian ditawarkan. Bantuan pendidikan turut disediakan dan pengajian percuma untuk program asasi ketakluk terma dan syarat. Jom masuk UniSyams, wadi kecemerlangan umum. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu UniSyams untuk konferensi yang diadakan. Saya Muhammad Khairi Ismail hari ini akan membentangkan satu artikel bagi konferensi ini yang bertajuk Intervensi Kerajaan Menerusi Agropolitan Jahat terhadap Kesejahteraan Keluarga Golongan B40, di mana penulisan ini ditulis secara bersama saya dan dua lagi penyelidik, Profesor Emeritus Syamrul Siwa dan Puan Nur Ardiani Sabarudin. Okey. Dalam pembentangan pada hari ini, saya akan membincangkan tentang pengenalan, diteruskan dengan kajian literatur, metodologi kajian, hasil kajian, perbincangan dan rumusan dan rujukan. Okey. Apabila bercakap tentang Malaysia sekarang, terdapat banyak fokus ataupun matlamat kerajaan, sasaran kerajaan dalam membantu masyarakat. Antaranya adalah golongan B40. Kalau kita lihat dalam RMK ke-11, di mana kerajaan telah menetapkan satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup golongan B40 ataupun golongan yang mempunyai 4% pendapatan terendah. Di mana golongan B40 ini perlu dibantu kerana jika ia dibiarkan terus berada dalam kesusahan ataupun kemudahan terancaman, ia akan meningkatkan kos sosial kepada negara melalui pengurangan bilangan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan dan juga pertumbuhan dalam keluaran negara. Boleh dikatakan dalam masa panjang, jika golongan ini tidak dibantu, ia memberi kesan kepada negara. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai strategi dalam membantu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan golongan B40, di mana golongan B40 boleh dikatakan keluarga B40 ini dibantu menerusi projek-projek kerajaan, di mana terdapatnya intervensi kerajaan dalam membantu golongan B40 ini. Dan antara projek yang dilaksanakan adalah projek agropolitan, di mana projek agropolitan ini telah dilaksanakan pada tahun 2007 tapi diteruskan lagi dalam konteks pada hari ini dalam membantu golongan B40. So adalah perlu untuk melihat sejauh mana intervensi kerajaan melalui projek agropolitan ini dalam membantu golongan B40 kerana ia mensasarkan kepada golongan B40 yang miskin tegak. Tetapi dalam melihat kepada kesan, kita perlu membuat kepada pembandingan
yang menerima bantuan ataupun yang tidak menerima dalam konteks agropolitan, semestinya ia merujuk kepada golongan yang menyertai dan tidak menyertai. Sebab oleh kerana itu, kajian ini cuba untuk membincangkan intervensi kerajaan menerusi projek agropolitan terhadap kesejahteraan keluarga kumpulan isi rumah B40 berdasarkan kajian KIS. Okay. Ini adalah beberapa kajian literatur yang saya ringkaskan melibatkan 3 perkara, iaitu konsep B40, intervensi kerajaan dan juga kesejahteraan. Di mana di Malaysia konsep B40 itu merujuk kepada isi rumah berpendapatan 4,360 dan ke bawah. Manakala untuk konsep intervensi ia mempunyai definisi yang berbeza berdasarkan kajian lepas, tetapi kita boleh lihat contohnya Annan and Rebellion menyatakan intervensi kerajaan boleh dijalankan pada 3 peringkat: nasional, masyarakat dan individu. Dan kajian daripada Britain 1987 menyatakan intervensi yang efektif adalah perlu berdasarkan kepada matlamat yang jelas dan disokong dengan pelan pelaksanaan. Okey, dan seterusnya dari segi kesejahteraan ini boleh dikatakan satu keadaan yang harmoni dalam setiap kehidupan. Ia merupakan keadaan yang dicirikan melalui pengalaman kebahagiaan, keseronokan, kerohanian dan kegembiraan. Okey, so dalam konteks ini terdapat beberapa kajian literatur yang menekankan konsep B40, intervensi dan juga kesejahteraan. Okey, dalam kajian ini ia lebih kepada case study di mana berdasarkan satu kawasan di Malaysia terdapat 11 projek agropolitan. Antara projek agropolitan yang paling awal adalah projek agropolitan Gahar dan ia dipilih dalam kajian ini sebagai sebagai satu kajian case, satu tempat di mana projek agropolitan Gahar ini terletak di Pahang, di daerah Lipis untuk membantu golongan miskin tegak. Dan ini adalah gambar-gambar di kawasan agropolitan Gahar di mana ini adalah ladang getah yang menjadi sumber utama untuk membantu golongan B40 ini untuk terus survive. Dan ini adalah kawasan penempatan ia seperti projek rancangan tanah tetapi mempunyai sedikit perbezaan dari segi pelaksanaan. Okey. So kerana ini adalah metodologi kajian, kerana kajian ini untuk melihat kesan intervensi antara menyertai dan tidak menyertai, oleh itu ia melibatkan peserta projek agropolitan Gahar dan juga penduduk kampung Tanjung Bahar. Sebenarnya kedua kelompok ini, masyarakat ini penempatannya bersebelahan. So dan mereka menjalankan aktiviti ekonomi yang sama dan juga mempunyai cara hidup yang sama. So ia membolehkan perbandingan dibuat kerana perbezaan antara mendapat bantuan melalui projek agropolitan ataupun tidak menyertai agropolitan. Bagi kajian ini, ia menggunakan proses sampling ataupun persampalan persetujuan di mana melibatkan 45 peserta projek agropolitan Gahar dan 45 pekebun kecil kampung Tanjung Gahar. Dari segi analisis, kajian ini kajian ini menggunakan proses sampling. Ia melibatkan analisis data, melibatkan analisis deskriptif dan juga analisis non-parametrik. Kerana analisis non-parametrik tidak memerlukan data yang normal. So dalam kajian ini, saya menggunakan analisis deskriptif, analisis Chi kuasa 2 dan ujian Mann-Whitney U. Selain ketiga-tiga analisis tersebut, terdapat juga dari segi penggunaan indeks kesejahteraan keluarga, iaitu kajian ini mengambil daripada laporan LPPKN dari segi metodologi pengiraan indeks kesejahteraan keluarga tersebut. Okey. Ini adalah profil responden di mana kalau kita lihat beberapa perkara utama yang perlu disentuh di sini adalah wujudnya perbezaan yang signifikan daripada umur di mana peserta projek agropolitan Gahar dilihat lebih berusia berbanding peserta di mana
peserta projek Agropolitan Gahai lebih mudah berbanding peserta projek berbanding pekebun kecil Kampung Tanjung Gahai, dan kita juga tengok ada perbezaan dari segi pendidikan, pendidikan dan juga dari segi bilangan isi rumah. Ini adalah profil responden. Okey. Seterusnya adalah dari segi analisis kesejahteraan berdasarkan source didik menggunakan skala Likert. Kalau kita lihat di sini adanya dimensi ekonomi, sosial dan fizikal. Apa yang kita boleh lihat di sini sebenarnya projek Agropolitan Gahai mempunyai kesejahteraan yang tinggi dari segi ekonomi. Walau bagaimana untuk sosial, fizikal dan alam sekitar, ia melihatkan pekebun kecil Kampung Tanjung Gahai ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari segi kesejahteraan. Dan kalau kita lihat pun ia merujukkan perkara yang sama yang konsisten apabila kita mengira indeks kesejahteraan keluarga, di mana projek Agropolitan Gahai menunjukkan nilai yang tinggi bagi aspek ekonomi sahaja. Ini mungkin kerana mereka mendapat bantuan dari segi menjalankan aktiviti ekonomi daripada kerajaan menerusi program Agropolitan. Ya, ini. Tapi kalau kita lihat dari aspek sosial, fizikal dan alam sekitar, ia masih lagi menunjukkan nilai yang tinggi untuk pekebun kecil Kampung Tanjung Gahai. Begitu juga dengan nilai untuk keseluruhan. Okay. And then kajian ini juga cuba untuk melihat wujud ataupun tidak perbezaan yang signifikan dari segi kesejahteraan untuk kedua-dua kelompok ini, iaitu peserta projek Agropolitan Gahai dan pekebun kecil Kampung Tanjung Gahai. Dan analisis menunjukkan ujian mat ini nilainya adalah 0.029. Ini menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan kesejahteraan antara pekebun kecil getah Kampung Tanjung Gahai dan juga peserta projek Agropolitan. Namun peserta projek Agropolitan menunjukkan satu kesejahteraan ekonomi yang sangat tinggi pada skala 8.0. Kalau kita tengok pada skala petunjuk ni, 8.0 menunjukkan pada ekonomi yang tinggi. Tapi 5 hingga 7 adalah sederhana. Maksudnya kalau kita tengok jadual ini semula, jadual 3 ni, aspek ekonomi Gahai menunjukkan nilai yang tinggi, tetapi aspek-aspek lain menunjukkan nilai yang sederhana. Sama ada unsur sosial fizikal, alam sekitar bagi kedua-dua kumpulan. Okey. Okey. Dari segi implikasi dasar, peserta projek Agropolitan ini dilihat mempunyai kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi, dan apa yang boleh terus dilakukan adalah pihak kerajaan perlu memastikan projek ini memberi kesan yang positif kepada peserta dalam jangka masa panjang. Maksudnya perlu ada satu inisiatif untuk memastikan kesan daripada yang diperoleh pada masa sekarang berterusan untuk tempoh yang akan datang. Itu yang pertama. Dan satu lagi cadangan adalah mengambil kira kerangka kehidupan lestari dalam penilaian dalam pembangunan luar bandar di kebanyakan negara di Eropah ataupun di negara-negara maju. Isu kelestarian kehidupan itu perlu diberi perhatian, di mana mereka menggunakan satu kerangka, iaitu kerangka kehidupan lestari sebagai panduan dalam menilai program pembangunan luar bandar yang dipertimbangkan bagi menambah baik pelaksanaan projek Agropolitan sedia ada. Maksudnya jika sebelum ini Agropolitan berfokus untuk meningkatkan pendapatan peserta keluar daripada kemiskinan, mungkin dengan adanya KPL perlunya ada satu anjakan lagi dari aspek kelestarian. Okey. Yang seterusnya adalah seperti yang saya cakapkan tadi, kerana kajian sekarang masih lagi menggunakan kaedah feasibility. So boleh mengambil kira penggunaan KPL ini. Okay. Rumusannya untuk kajian ini, apa yang kita boleh katakan,
wujud perbezaan dari segi taraf hidup masyarakat luar bandar yang menyertai dan tidak menyertai berdasarkan analisis kesejahteraan tadi, dan menggunakan kajian ini sebenarnya telah menggunakan projek agroperintanggahan sebagai satu kajian kes, dan apa yang boleh dikatakan juga pelaksanaan program ini bukan hanya digunakan untuk orang miskin, sebenarnya boleh juga digunakan untuk target grup yang lain. Mungkin golongan belia untuk terlibat sama dalam program seperti ini kerana ia adalah program yang memanfaatkan sumber dan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peserta. Itu sahaja pembentangan saya untuk artikel ini hari ini berkenaan dengan artikel intervensi kerajaan menerusi agropolitanggahan terhadap kesejahteraan keluarga golongan B40. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Nasri bin Ali, pelajar master dalam pengurusan di Sultan Abdul Halim Muazzam Shah International Islamic University, UNISYAM, Kuala Ketir, Kedah, ingin membentangkan satu kajian, satu jurnal, iaitu kajian rangka kerja syarikat takaful di Malaysia dalam penyaluran pampasan kematian dalam bentuk wakaf kepada institusi agama mengikut maqasid syariah. Takaful merupakan satu kontrak insurans Islam yang diperkenalkan untuk menggantikan insurans konvensional yang telah difatwakan haram oleh hampir semua cendekiawan Islam kerana mempunyai 3 unsur, iaitu M, maisir, G, garar, dan R, riba. Kalau ringkasan untuk mengenal pasti unsur tu, kita perlu ingat nama pelakuan Tamil, MGR, maisir, garar, riba. Dan melalui pelaksanaan takaful ni, dia adalah salah satu pilihan untuk umat Islam memilih skim perlindungan yang mematuhi syariah dan juga fatwa. Mengikut Bank Negara, pada tahun setakat hari ini, setakat tahun 2020 ini terdapat 12 syarikat takaful hayat di Malaysia. Dan kalau lihat operasi takaful ni, dia adalah salah satu elemen perlindungan yang mengikut syariah lah, mendapati kehendak Islam. Jadi proses kerja operasi syarikat takaful akan dinilai melalui kajian ini sebagai satu kajian untuk melihat tata cara pengendalian wakaf dalam takaful, untuk melihat adakah pengurusan wakaf dalam takaful ni ada satu rangka kerja dalam pengurusannya, sama ada melalui kewujudan dalam produk ataupun kita nak melihat elemen penyaluran, adakah benda ni wujud, dan kalau dia wujud, macam mana penyaluran yang akan dijalankan wakaf takaful tersebut. Pengenalan kepada jurnal ini. Resolusi takaful sebagai pengganti insurans konvensional. Satu-satunya instrumen yang boleh menggantikan insurans konvensional adalah takaful. Dan kalau kita lihat kepada Akta Takaful yang pertama yang telah diwujudkan ialah Akta Takaful 1984. Kemudian di-upgrade pada tahun 2013 melalui IFSA, Islamic Financial Service Act, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam,
Dan dalam akta ini dia telah mendefinisikan takaful sebagai an arrangement based on mutual assistance under which takaful participants agree to contribute to a common fund providing for mutual financial benefit payable to the takaful participants or their beneficiaries on the occurrence of pre-agreed events. Ataupun dalam bahasa Melayunya, suatu pengaturan berdasarkan pertolongan bersama di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada dana bersama yang menyediakan faedah kewangan bersama yang perlu dibayar kepada peserta takaful atau beneficiari mereka sekiranya berlaku peristiwa yang dipersetujui sebelumnya. Syarikat takaful yang pertama ditubuhkan adalah Syarikat Takaful Malaysia Berhad pada tahun 1984, setahun selepas penubuhan Bank Islam. Pada dasarnya, Syarikat Takaful Malaysia Berhad mengeluarkan dua produk sebagai penyedia takaful hayat, ataupun dalam takaful ni kita panggil takaful keluarga, ya, insurans hayat, takaful keluarga. Takaful keluarga dan juga takaful am, ya, ataupun general lah. Kalau insurans dia panggil general insurance. Di antara ciri-ciri penting takaful am adalah takaful yang berjangka pendek, cara main dibayar oleh peserta akan dikedikan dalam dana takaful am, tabaruk sebagai elemen teras dan tiada unsur simpanan serta boleh dikedikan sebagai kepada takaful motor dan juga non motor, iaitu dalam takaful am lah. Manakala bagi takaful keluarga adalah berjangka panjang dan kebiasaannya peserta turut bersedia untuk menabung bagi keperluan jangka masa mereka. Contohnya anak-anak untuk pencen, untuk pampasan, untuk simpanan kepada diri sendiri sebagai simpanan ataupun kepada waris sekiranya berlaku kematian kepada waris, sama ada kematian ataupun hilang upaya. Terdapat dua dana yang dibahagikan kepada takaful keluarga, iaitu dana tabungan dan dana pelaburan. Itu akaun peserta dan juga dana pelaburan ataupun akaun khas peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah give an opportunity to me joining the first multidisciplinary conference of Muamalat. My name Nur Syamila binti Maknur. I will present on behalf my fellow academician, which is Miss Razinda Tasnim and also Miss Rabiatul Adawiyah Syafi'i. We are from College University Islam Perlis. I will explain our paper in the title To Fish in Troubled Water on Ar-Rahnu during COVID-19 pandemic. This paper contain about the introduction, COVID-19 situation happen in Malaysia, and then adoption by people category, Ar-Rahnu adoption by people category, and then benefit of Ar-Rahnu to society, and then finally conclude the proposed framework in the finding. Regarding to the idiom in the title,
to fish in the troubled water is about to take some advantage when a hardship situation happen. Nowadays, COVID-19 pandemic is become a big phenomena that affect entire society, and the country the listed in the list is a top 10 highest ranking affected by the COVID-19. Even though Malaysia also in the rank 35 number in the ranks, which is 9,000 confirmed case, 100 deaths, and also more recovered. So this situation still grow, not full. The many country now still not full covered, which yet not covered yet, which the COVID-19 situation. So the government take action. Syariah Malaysia government take action to help the society, but unfortunately, government assistance is not able to fully cover the expense of the society. Most of the society, community, individual, entrepreneur, in the Department of Statistics Malaysia state that the most self-employed worker are affected. About 46% lost their job, and then 50% suffered salary cuts, and 19% lost more than 90% of their income. Not only government, but public and private agency also take part as well to help the government combat the pandemic situation. Beside the government, Ar-Rahnu is one of the service by the agency who help the community according to the Islamic method. According to Azman, also state that the fully support Ar-Rahnu needs have ability. Ar-Rahnu have ability to help the financial constraint of the society. Ar-Rahnu is about Islamic pawn shop. Ar-Rahnu is one of the services that the Islamic pawn shop give, such as redemption of the mortgage goods, and then micro credit financing. For the individual also needs financial constraint. So the individual who need financial constraint also refer to the Ar-Rahnu because stated by the Azman 2020 that Ar-Rahnu is as one of supported give the impact who want to maintain in the education children, resolving debt, reducing unemployment, avoiding social problem, and also growing their own business. Other than that, the entrepreneur and the trader is also needs a Ar-Rahnu. They want the Ar-Rahnu because they consider can get the medium of financing. If they have the financial problem, the Ar-Rahnu is one of the solution for them to choose suitable which what they want. Because they choose the Ar-Rahnu, the Ar-Rahnu can give them fast service and approval, lower service charge, and also simple procedure than other financial institutions such as bank. From the study,
some special benefit was discovered during the pandemic situation. You can see the benefit. We have 4 benefit. First in financial mechanism. Second is extension of mortgage period, and then wage exemption, and lastly is gold auction. First is financial mechanism. The first benefit is the Ar-Rahno can give a financial mechanism because Ar-Rahno use the asset as collateral to get a loan. The collaterals such as gold and jewelries is have a stable value, and then the process can be lending, redemption, and also auction. So who want to financial fast, you want the fast money, can refer to the Ar-Rahno to mortgage their jewelry or gold. So it is first benefit, and then second is extension of mortgage period. Since Ar-Rahno provide the 3 benefit, right? The facilities to customer, extension of mortgage period is a benefit that the customer when the pandemic happen. They can extend their punya they can extend their period The second benefit is they can extend their punya period by the using ILSTRI fund that they can get from EPF according to the government permission to take out the fund during MCO. And then third is some people take the action to buy gold at the market price when the auction activity happen. So they want to help the other who in trouble by buying the gold in the auction event. Hence, the Ar-Rahno agency will make possible for the trouble customer to auction the gold and jewelry, especially in the pandemic COVID-19. That's why some people take opportunity to join the Ar-Rahno to get a fast money. And then third is wage exemption. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPM) take action to allow the exemption of payment saving and deferment of redemption of mortgage. So have a good news for the YPM customer or the mortgage account holder to take the Musaadah COVID-19 Ar-Rahno package. They can change the plan to the Musaadah COVID-19 Ar-Rahno package, so they can have the benefit to exemption from the payment of saving, and also can extend the mortgage period. YPM offer the Musaadah COVID-19 to change their plan to help them have a problem in payment delay. Other than that, Bank Rakyat also concerned about the wage exemption and help the Ar-Rahno get financial assistance, especially for SME entrepreneur to get the delay for the payment the loan that they had in the Bank Rakyat. Finally, this paper emphasize the Ar-Rahno by looking at the certain benefit can help the community, individual, also entrepreneur face the financial constraint that happen when during the pandemic situation. So this study have a purpose framework to further the study, conduct through the quantitative method to obtain the primary data,
Okay, a perfect target respondent suggested to be 40 people group from that had in Malaysia, B40 group. In addition, for future study, purpose that can do the survey question involving the money benefit rohnu to the society, individual, also the for entrepreneur. Rohnu finally is also one of the helping tools who help the community according to Islamic method. Besides that, Azman also support that Rohnu can give some facilities, some benefit for the society. Therefore, the study only collect the information related to the status of COVID-19 in the world and also the benefit that they have to the situation. For the future study, it suggested that further study be conducted to the quantitative method to go through to the customer itself. So the benefit that we mentioned before can be interpret, can be realized to the Rohnu performance. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pembangunan mekanisme pengukuran peratus perubahan kurikulum UniSyams. Artikel ini adalah dapatan penyelidikan oleh kumpulan penyelidik dari Kuliah Muamalat dan Sains Pengurusan UniSyams yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Syahrizan bin Syahrudin, Muhammad Izril bin Ishaq, Wan Mahani binti Abdullah, Ainul Maulid bin Ahmad dan Muazzah binti Mat Aziz. Pembentangan saya pada hari ini akan menyentuh berkenaan dengan pengenalan, objektif dan latar belakang, metodologi dan kesimpulan. Menurut Alan C. Ornstein dan Francis P. Hankins, pelaksanaan perubahan kurikulum adalah satu interaksi antara dua pihak di mana satu pihak mencipta program dan pihak yang satu lagi bertanggungjawab dalam melaksanakannya. Bagi memastikan kurikulum yang ditawarkan sentiasa terkini, UniSyams melakukan pemurnian kurikulum dalam tempoh 3 hingga 5 tahun berdasarkan kepada keperluan program pengajian seperti yang digariskan oleh standard program. Pemurnian kurikulum ini merangkumi beberapa perkara utama melibatkan matlamat dan objektif pendidikan program, hasil pembelajaran program, jumlah jam kredit, penambahan atau pengguguran kursus, penambahan atau pengurangan hasil pembelajaran kursus ataupun HPK, kandungan kursus, kaedah pengajaran dan penilaian pelajar. Pada tahun 2018, MQA telah menetapkan bahawa sekiranya perubahan kurikulum adalah melebihi 30%, maka PPT atau penyedia pendidikan tinggi perlulah memohon kepada MQA untuk kelulusan pemurnian kurikulum. Dan sekiranya perubahan kurikulum adalah kurang daripada 30%, maka PPT hanya perlu mendapatkan kelulusan senat universiti sahaja. Jadi, penentuan perubahan kurikulum sangat-sangatlah penting kerana berdasarkan ketetapan MQA seperti yang dinyatakan tadi, ia boleh memberikan kesan yang signifikan terhadap PPT dari segi kewangan, masa dan persediaan untuk pemurnian kurikulum. Kita teruskan lagi dengan objektif dan latar belakang penyelidikan. Melihat kepada objektif kajian, ia dilaksanakan untuk membangunkan mekanisme dan sistem pengukuran peratus perubahan kurikulum.
Pembangunan mekanisme ini melibatkan penelitian secara mendalam faktor sebenar yang sepatutnya mempengaruhi perubahan kurikulum yang dimurnikan, manakala sistem pengukuran melibatkan penilaian kekuatan dan pemberat supaya pengaruh faktor adalah lebih tepat dalam menentukan perubahan ini. Dapatan daripada sorotan kajian mendapati terdapat dua definisi kurikulum yang diterjemahkan oleh dua penulis yang berbeza. Yang pertama oleh Alan C. Ornstein dan Francis P. Hankins pada tahun 1998. Kedua-dua penyelidik ini mendefinisikan kurikulum sebagai satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat. Hamzah pula mendefinisikan kurikulum sebagai satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu pensyarah mengajar kumpulan pelajar tertentu. Untuk menjamin kualiti dan kelestarian sesuatu program akademik, kurikulum program haruslah dinamik, relevan dengan keperluan semasa serta bersedia menghadapi cabaran akan datang. Menurut School of Graduate Studies UPM ataupun SGS, program akademik perlu disemak atau diubah secara berkala serta sistematik supaya keberkesanan kurikulum terhasil. Keperluan semakan kurikulum adalah disebabkan oleh faktor-faktor perubahan kurikulum. Tujuan semakan kurikulum adalah untuk memenuhi salah satu atau kombinasi daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama, perkembangan terkini bidang ilmu. Yang kedua, sokongan kepada pemurnian dasar dan hasrat dasar pendidikan negara. Yang ketiga, ketetapan tempoh semakan keperluan kerangka rujukan kelayakan ataupun standard program maupun akreditasi badan profesional. Yang keempat, perubahan keperluan kerangka rujukan kelayakan atau standard program dan juga akreditasi badan profesional. Yang kelima, dapatan hasil penilaian akreditasi. Yang seterusnya, yang keenam, dapatan audit kualiti dalaman dan luaran, dapatan daripada data kebolehpasaran graduan. Yang ke-8, penambahbaikan kualiti akademik secara berterusan mengikut kehendak pendidikan berasaskan hasil ataupun OBE. Yang ke-9, saranan daripada pihak berkepentingan. Yang ke-10, dapatan daripada kajian pasaran. Dan yang ke-11, arahan perkembangan semasa. Menurut SGS ataupun School of Graduate Studies, peratusan perubahan kurikulum yang diambil kira adalah berdasarkan kurikulum asal seperti yang diluluskan oleh JPT ataupun Jabatan Pendidikan Tinggi dan langsung tidak melibatkan kursus umum universiti. Komponen yang diambil kira dalam pengiraan peratusan perubahan kurikulum program adalah seperti nama program, tempoh pengajian, jumlah jam kredit keseluruhan dan perubahan kepada hasil pembelajaran kursus. Jadi komponen-komponen ini bila kita nak buat pemurnian kurikulum ataupun nak buat perubahan pada kurikulum, kita kena lihat komponen-komponen yang seperti yang dinyatakan itulah, nama program, tempoh pengajian, jumlah jam kredit keseluruhan dan juga CLO ataupun hasil pembelajaran kursus. Komponen ini sekiranya ada perubahan, jadi dia perlu diambil kira lah dalam pengiraan peratus perubahan. Seterusnya, metodologi kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ataupun kajian ini. Terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu kajian perpustakaan, tinjauan rintis dan juga analisis data. Menurut Van ten Hout, kajian perpustakaan adalah satu kaedah kajian yang tidak melibatkan sebarang aktiviti lapangan yang dapat menjimatkan masa dan kos kajian. Kaedah ini menggunakan sama ada sumber fizikal atau sumber maya bagi mencari maklumat yang mampu menyokong kajian ini secara konkret. Kajian perpustakaan yang dilakukan mendapati terdapat 3 kategori maklumat perubahan komponen program. Kategori pertama, maklumat perubahannya adalah melibatkan pertukaran bidang penamaan program, tempoh pengajian, mod pengajian dan mod penyampaian. Yang ini sekiranya berlaku perubahan, perlulah dimaklumkan kepada MQA dan perlu mendapat kelulusan KPT. Kategori kedua melibatkan perubahan PEO, PLO, BOK, WBL dan struktur program, sama ada major, minor ataupun pengkhususan.
Sekiranya berlaku perubahan, perlulah dimaklumkan kepada MQA bagi proses penilaian semula. Bagi kategori kedua ini, terdapat charge yang akan dikenakan dan akan memberikan kesan kewangan kepada PPT lah. Kategori ketiga melibatkan perubahan bagi memenuhi standard program, komposisi penilaian formatif dan sumatif, kandungan kursus, sinopsis kursus dan bahan rujukan. Ini berbalik kepada ketetapan MQA tadi. Sekiranya perubahan melebihi 30%, PPT perlu mengikut prosedur kategori 2. Dan sekiranya perubahan kumulatif kurang 30%, ianya hanya perlu disahkan oleh Senat Universiti sahaja. Kaedah kedua yang digunakan adalah tinjauan rintis yang mana ia dilakukan ke atas sistem dan mekanisme yang sedang dan telah digunakan oleh universiti lain. Ia dilakukan bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan terhadap sistem dan mekanisme sedia ada untuk membolehkan pembangunan mekanisme dan sistem pengukuran ini dijalankan secara lancar dan teratur. Seterusnya kita akan lihat penentuan komponen perubahan. Garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak MQA adalah garis panduan am yang dijadikan rujukan utama dalam menentukan komponen-komponen yang terlibat dalam pemurnian kurikulum. Komponen-komponen ini adalah terdiri daripada kategori 3 yang telah dinyatakan dalam jadual sebelum ni. Okey, komponen-komponen tersebut ialah hasil pembelajaran kursus, jam kredit, kandungan kursus, perubahan jam kuliah, tutorial amali, kaedah penyampaian, kaedah pentaksiran dan juga bahan rujukan. Komponen yang tidak diambil kira adalah komponen yang tidak memberi kesan langsung kepada pelajar. Ini kita tak akan masukkan dalam peratus perubahan itulah, dalam pengiraan peratus perubahan. Komponen-komponen yang tidak diambil kira. Contohnya adalah seperti perubahan nama kursus. Hal ini disebabkan komponen tidak memberi kesan langsung kepada pelajar memandangkan pembelajaran masa kini yang berteraskan OBE adalah lebih kepada student-centered approach. Fokus dan keutamaan mekanisme ini hanya melibatkan komponen yang memberi kesan langsung kepada pelajar. Jadi sekiranya perubahan tidak memberi kesan kepada pelajar sama ada daripada segi semester dan juga kurikulum, dia takkan dikira di dalam peratus perubahan. Jadi kita hanya fokuskan kepada komponen-komponen yang memberikan kesan langsung kepada pelajar. Memandangkan terdapat komponen-komponen berbeza dan kesan langsung juga berbeza, setiap komponen perlu diberi pemberatan yang sesuai dalam menentukan peratus perubahan kurikulum ini. Asas pemodelan yang digunakan dalam menentukan pemberatan ataupun weightage adalah berasaskan kaedah multiple criteria decision making. Kaedah ini digunakan memandangkan terdapat pelbagai komponen berbeza dengan kesan yang berbeza. Bagi mendapatkan pemberatan yang wajar, setiap komponen dinilai berdasarkan kepada kesan dan kepentingan kepada pelajar dan pensyarah. Kesan ini diberikan skala dan skor seperti rajah yang tertera di sebelah. Skor 5 kepada kesan yang sangat tinggi, 4 kesan tinggi, 3 kesan sederhana, 2 kesan rendah, 1 kesan sangat rendah. Skor-skor ini adalah pemberat pada komponen yang dinilai. Formula penentuan pemberat bagi setiap komponen adalah seperti yang tertera di slide. Jumlah skor X dikira dengan menggunakan formula yang tertera di bawah. Untuk formula penentuan pemberat, Y adalah pemberat, X adalah jumlah skor, K adalah komponen, A dan G adalah nombor komponen. Untuk formula pengiraan X ataupun jumlah skor, S merujuk kepada pelajar dan L merujuk kepada pensyarah. Ini contoh pengiraan yang dilakukan ataupun dibuat pada komponen yang dinilai. Berikut adalah pemberat yang diperolehi untuk komponen hasil pembelajaran kursus. Perubahan komponen ini akan melibatkan kesan yang tinggi kepada pelajar dan juga pensyarah. Jadi skor yang diberikan adalah 8. Menggunakan formula, kita akan dapat pemberat 16. Dan seterusnya, kita dapat lihat komponen-komponen lain juga ada yang memberikan kesan tinggi, ada yang memberikan kesan sangat tinggi, sederhana dan juga sangat rendah. Kita akan berikan skor daripada 1 sehingga 10. Dengan skor tersebut, kita boleh membuat pengiraan dan mendapatkan nilai pemberat peratus perubahan.
Pemberat ini semakin berkurangan terhadap komponen yang semakin kurang memberikan kesan kepada pelajar. HPK ataupun hasil pembelajaran kursus, jam kredit dan perubahan KTA diberikan pemberat sebanyak 16 masing-masing. Bagi kaedah penyampaian dan pentaksiran, pemberat sebanyak 14 diberikan kepada setiap komponen, manakala pemberat terkecil atau terendah diberikan kepada perubahan bahan rujukan iaitu sebanyak 4. Ini disebabkan oleh perubahan bahan rujukan kurang memberikan kesan kepada pembelajaran pelajar. Kesimpulannya, mekanisme yang dibangunkan ini dapat digunakan secara meluas di UniSyams dalam memudahkan penentuan peratus perubahan kurikulum semasa proses pemurnian kurikulum dijalankan. Mekanisme ini seterusnya dapat diterjemahkan secara digital di masa hadapan bagi memudahkan penggunaannya kepada semua pihak di UniSyams. Sekadar ini sahaja pembentangan saya. Semoga artikel dan kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu semua kuliah di UniSyams dalam menyediakan kurikulum yang terkini selaras perkembangan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, brother and sister. I would like to present about the university life happiness of local and international students in Malaysia by using econometrics and analysis econometrics. Okay. The development of university sector became rapidly using during the middle 1990s, where the government liberalized its education university sector by allowing the establishment of private university in Malaysia in 1996. During those encouraging and contributing heavily in the increasing number of universities in Malaysia, it is partly to fulfill the demand of education of university, which increasing over time. It is also partly due the government policy to increasing ability of local university, both of the private university and public university, to offer more courses to local and international students. The policy is consistent with the aim to the government to achieve the target of Malaysia being of higher education hub in Asia. In this context of study, happiness has significantly effect on one productivity. One should be more productive. If he or she is happy, happiness is important for everyone in terms of university life happiness. Student with the high university life happiness is a satisfied customer. Hence, to attract more international and local students, happiness in university life must be achieved at satisfactory level. Happiness is able to encourage students to succeed in their education and satisfied with what they are invest for in university education. It is important for Malaysia government mission to make sure that Malaysia become as an excellent hub of higher education. Happiness is the condition for mind and feeling characteristic by joy, love, contentment, satisfy, and pleasure. Happiness is also synonym with religiosity and psychological. People will become happy if they are satisfied with their life. They should be happy if they have done with their relationship with friends, with family, with neighbor, with God, income, and others. Okay, we look like some previous study.
We have the relationship happiness with a few independent variable. Okay, the first is financial difficulties. The good condition in financial, we expect more become happy, and also lifestyle and health. The people have a more friend, have the good relationship with friend. The student become happy, and the good condition and health. The student also become happy, and the good achievement in academic, and also student also become more happy. And also we have the relationship with the religion. Some we have the good relationship with the God. We have more happy. We expect more happy. Okay, this methodology how we study. Actually, we have the some doing the case study in the UNISHAM. A survey was conducted among the 381 UNISHAM, and its data was collected for analysis by random sample. The questionnaire was designed based on the extensive review on literature by the previous study, and the questionnaire assessed the response, income, financial factor, religion, lifestyle, health, academic achievement using Likert scale. Okay, that's all for this my topic. Thank you everyone.